Jom belajar bersama, jom belajar bersama, bersama Ustazah Ira. Al-Quran Jawi, Aqidah Ibadah, Adab dan juga Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi syukur ya kehadiran Allah kerana anak-anak murid Ustazah semua dapat menonton sekali lagi persiaran bersama Ustazah Ira. Dan Ustazah juga merasakan syukur kerana diberikan kesihatan untuk mengajar lagi anak-anak pada hari ini. Ya, jadi sekarang kita dah berada di bulan Julai ya. Dah hampir sebulan untuk PDPR 3.0 ni. Apa khabar semua? Okey dengan PDPR? Kalau ada masalah bolehlah rujuk pada ibu bapa ya. Kalau ada masalah pelajaran jangan diamkan diri. Teruskan belajar ya walaupun dalam keadaan yang agak sukar sedikit. Baiklah. Jadi anak-anak murid tahun 5 Ustazah dah bersedia ke? Harap dah bersedia ya. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan kami yang maha pengasih. Amin. Baik. Jadi kita bukakan minda, ya, bukakan dada kita untuk menerima pembelajaran. InsyaAllah pembelajaran hari ini akan diberkati Allah. Baik, cuba lihat. Gambar apa tu? Menara apa yang tinggi ni? Apa yang melibatkan bangunan ni? Ya, kita lihat lagi. Ada Perdana Menteri kita lah. Siapa yang nama Perdana Menteri Malaysia? Tan Sri Muhyiddin. Okey, cuba lihat lagi. Siapa tu? Guru besar kan? Guru besar siapa? Upipin lah. Siapa pernah tengok guru besar Upipin ni? Dia mesti cakap. Kamu berdiri. Betul tak? Siapa peminat Upipin? Ada gambar baby pula dengan ayahnya. Comelnya. Baik, agak-agak kan apa yang Ustazah nak ajar ini? Ada Perdana Menteri, ada cikgu, ada ayah, ada baby. Ya? Kesemua ni ya, Perdana Menteri, guru besar, ya, ayah adalah pemimpin. Pemimpin dalam kategori yang berbeza ya. Kalau Perdana Menteri dia memimpin apa? Sebuah negara. Kalau guru besar dia memimpin sekolah ya. Kalau pengetua sekolah menengah, kalau guru besar sekolah rendah. Dan ni ayah ni dia memimpin sebuah keluarga. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni? Ya, tadi Ustazah sebut tentang hadis kan? Baik, hari ni Ustazah nak bacakan hadis yang ada kaitan dengan pemimpin. Okey, kita teruskan ya. Apa dia objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baik, kita lihat yang pertama. Membaca matan hadis dengan betul dan jelas ya. Nanti anak-anak semua saya harap boleh bacalah hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan pemimpin. Yang kedua, menyatakan tuntutan yang terdapat dalam hadis. Apa dia cerita yang terdapat dalam hadis tersebut? Baik, yang ketiga, menyatakan maksud pemimpin dengan tepat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Kita akan tahu nanti. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri pemimpin yang baik. Ya, di sini ada 4 ciri. Tapi Ustazah akan bagi lebih. Cuma anak-anak semua boleh ingat 4 saja ya. Dan yang kelima, akan mengetahui kepentingan mengamalkan adab pemimpin. Kenapa kita perlu beramal? Apa kebaikan dia? Apa faedah dia? Apa kepentingan dia? Baik, kita lihat hadis. Ini adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan dengan hadis? Ya, masa darjah 3 dulu kita dah belajar. Hadis adalah segala perkataan
perbuatan ataupun tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu yang dinamakan hadis. Baik, anak-anak semua boleh baca bersama ustazah, ya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata muttafaqun alaih. Baik, apa cerita hadis ni? Saya kata dah tadi ada kaitan dengan pemimpin. Baik, kita tengok, ini dia maksud dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ni? Siapa agak-agak boleh cerita dengan Ustazah? Baik, kita lihat, ya. Baik. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dalam hadis yang Ustazah bacakan tadi. Ada dua gambar tangan. Satu yang baik, satu yang tak baik. Baik. Kita lihat apa pesan Rasulullah. Yang pertama, dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah berpesan kita sebagai umat Islam wajib mendengar dan mentaati pemimpin. Ya. Selagi mana pemimpin tersebut mengarahkan kita melakukan perkara kebaikan, ya, mencegah kemungkaran, maka kita wajib mendengar dan mentaatinya. Ya. Dan perkara yang disuka ataupun tak suka, bermakna kita sebagai seorang Islam, ya, kalaulah pemimpin tu menyuruh kita melakukan sesuatu, kita suka ke tak suka, kita wajib mentaatinya kerana dia menyuruh kita melakukan kebaikan. Ya. Jadi selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat, bermakna pemimpin tersebut kita taat, kita dengar, dan sehinggalah kalau dia memerintahkan kita melakukan maksiat, bermakna kita tak perlu taatlah. Ya. Baik. Yang kedua, kita tidak wajib mendengar dan mentaati jika diperintahkan melakukan maksiat. Macam saya kata tadilah. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, kita wajib mendengar dan mentaati seorang pemimpin yang menyeru ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, walaupun kita tak suka. Ya, kebaikan yang disuruh tu kadang-kadang kita tak suka. Ada, ya, yang tak suka. Tapi kita kena ikut sebab itu ke arah kebaikan. Dan selagi mana dia tidak memerintahkan kita melakukan maksiat, maknanya kita terus taat dan mendengar pemerintahannya, mendengar apa yang disuruh buat. Dan kalau dia menyuruh kita melakukan maksiat, maka kita tidak perlu dengar dan tidak perlu mentaatinya. Ya. Baik, contohnya kalau di Malaysia, Perdana Menteri kita lah. Ya. Okey, kalau kerajaan kita mengarahkan PKP, maka kena dengarlah, kena ikutlah SOP-nya. Kan? Jadi tidak boleh kita orang kata engkar dengan arahan. Dan ya, kalau di peringkat sekolahnya, kalau gurunya memberikan kita tugasan waktu PDPR, kita kena buatlah sebab itu adalah pemimpin kita. Okey, itu yang dimaksudkan dengan hadis tersebutlah. Ya. Saya teruskan. Apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Kita dah sebut tadi pemimpin. Jadi daripada hadis berkenaan, ya, dia menyeru supaya kita ni sebagai umat Islam wajib mendengar kata pemimpin. Ya. Jadi siapa dia pemimpin? Ada 1, 2, 3, 4 apa ni Ustazah? Ada nombor jari pula. Ustazah main jari je hari ni. Nasib baik Ustazah tak buat kata isyarat. Okey. Pemimpin ialah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Baik, itu pemimpin. Pemimpin ni orang yang bertanggungjawab, orang yang diamanahkan, yang dipilih, yang memang Allah letak dia menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kumpulan,
dalam satu persatuan, dalam organisasi ataupun sebuah negara. Sebab tu gambar tadi Ustazah tunjukkan. Ada gambar ayah, ada gambar guru besar, ada gambar ketua negara. Ya? Dan sebenarnya banyak lagi yang Ustazah nak tunjukkan, tapi tak perlulah, itu sebagai mewakili daripada golongan pemimpin yang kita nak cerita hari ini kan. Baik, dalam sebuah kumpulan Ustazah huraikan. Contohnya keluarga. Siapa pemimpin keluarga kita? Tentulah ayah kan. Kalau ayah tak ada, siapa? Biasanya pemimpin ni lelaki. Ya? Kalau ada abang yang sulung, abang lah. Tapi kalau kanak-kanak kecil lagi, ibulah. Ya? Kalau ada anak yang dah dewasa, biasanya anak yang sulung itu pemimpin. Ya? Kalau ayah ada, ayahlah ketua keluarga kita. Baik. Contoh lagi. Ini sebuah kumpulan ya, kumpulan yang kecil, kelas. Siapa pemimpin kita di kelas? Ketua kita. Ketua kelas lah. Kan? Kalau di sekolah, siapa lagi? Pengawas kan. Kalau perpustakaan, pusat sumber. Baik. Kumpulan-kumpulan belajar. Kita kalau dalam kelas, cikgu letak kumpulan ada ketua. Kan? Jadi itu pun ada ketua juga, ada pemimpin. Ya. Baik. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Sebuah persatuan. Contohnya dekat sekolah. Ada persatuan apa? Bahasa Melayu. Ada pengerusinya. Persatuan Agama Islam. Ada pengerusinya. Kan? Ataupun unit beruniform, pengakap, ada pengerusinya. Mesti anak-anak ustazah ni ada dilantik sebagai pengerusi, kan? Jadi yang dilantik sebagai ketua itu dinamakan pemimpin. Dia kena memimpin, mengorganisasikan orang-orang di bawahnya. Ya. Okey, persatuan guru-guru, ya. Persatuan ibu bapa, semua tu adalah satu organisasi. Baik, sebab organisasi yang ni yang besar sikit ya. Sekolah ada guru besarnya, syarikat-syarikat ya, kalau pejabat-pejabat besar ada ketua pengarahnya, kementerian ada menteri-menterinya, dan yang lebih besar lagi apa? Sebuah negara iaitu Malaysia, kalau luas sikit Indonesia ya. Jadi dari sekecil-kecilnya kumpulan, persatuan, organisasi dan negara, semua tu ada ketua, ada pemimpin, dan orang inilah yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kemaslahatan, menjaga peraturan, menjaga keharmonian orang di bawahnya. Ya, kalau ayahnya tanggungjawab dia apa? Menyara keluarga, kan? Kalau ketua kelas tanggungjawab dia apa? Siapa ketua kelas dekat sini? Tulis nama murid bising, pastikan kelas bersih, kan? Kalau persatuan tugasnya apa? Pastikan kehadiran murid, bantu cikgu. Kalau organisasi di sekolah, apa tugas guru besar? Apa dia? Memastikan guru-guru melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna. Kalau Kementerian Pendidikan, apa tugasnya? Memastikan pegawai-pegawai ya, memastikan guru-guru semua melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan amanah. Dan sebuah negara, apa tugas Perdana Menteri? Lagilah besar kan? Tugas Perdana Menteri memastikan negaranya aman, negaranya harmoni, ekonominya kukuh. Ya? Jadi semakin besar tugas kita, ya, semakin besar kita, jawatan yang dilantik untuk mengorganisasikan sesuatu persatuan ke, kumpulan ke, negara ke, jadi semakin besarlah tugas kita, semakin besarlah amanahnya, semakin beratlah tanggungjawabnya. Ya? Jadi kalau diberi ketua, kita kena amanah, ya. Baik. Seterusnya, saya tunjuk tangan lagi. Pemimpin yang budiman. Apa maksud budiman? Budiman bermaksud yang baik, yang bagus, yang berjasa, yang banyak ilmunya. Itu budiman lah. Baik. Yang dihormati. Ya. Baik, kita baca. Ini lagu ya, tapi Ustazah tak pasti lagunya. Apalah, kita baca macam sajak lah. Boleh? Okey. Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. Tika bicara lembut bersopan, bekerjasama beri sokongan. Okey, contohlah kan. Okey. Dalam petikan ni menceritakan pemimpin yang budiman itu mesti mempunyai sifat beriman dan juga bertakwa.
Ya, wajib. Seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa akan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin, pastinya berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa sahaja hukum hakam terdapat dalam Al-Quran dia akan bawa, ya, dan dia akan pimpin rakyatnya mengikut garis panduan Al-Quran dan Sunnah. Itu beriman dan juga bertakwa. Dia tidak akan kata lari daripada landasan Islam, ya. Beriman dan bertakwa. Satu lagi berilmu lah, ya. Kalau pemimpin tak berilmu tak boleh lah, ya. Mestilah seorang pemimpin tu cerdik, pandai, bijak, ya. Ilmunya ada di dada. Tentang keagamaannya pun orang kata ialah serba lengkap, serba sempurna. Itu pemimpin yang baik. Ni. Baik. Seterusnya, pemimpin hendaklah bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Ini ciri-ciri pemimpin budiman. Bekerjasama melakukan kebaikan. Siapa dia? Kalau kita menjadi seorang pemimpin, ya, katalah anak-anak menjadi pemimpin, ketua kelas dalam kelas kan, lakukan kerjasama. Contohnya kita hari ni nak bersihkan kelas. Jadi kita jangan mengarah saja. Buat itu, buat ini. Aku ketua kena buat. Tak boleh. Seorang pemimpin dia kena buat bersama-sama dengan ahlinya. Dengan orang bawahan dia. Ya. Kalau kata nak cuci kelas, gotong royong, dia kena buat sama-sama. Memang orang lain akan ikut, tapi bermakna dia kena bersama-sama turun padang. Itu maksudnya. Okay? Bekerjasama melakukan kebaikan. Ya. Apa-apa saja yang dia buat ke arah kebaikan, dia akan turut serta bersama. Okey. Faham ya? Kalau di rumah macam mana? Kalau ayah seorang ketua keluarga ajak anak-anak solat berjamaah, jadi kena sama-sama lah, kan? Ataupun ayah ajak gotong royong, jadi sama-sama lah bergotong royong di rumah, ya. Itu dalam konteks di rumah, kan? Kalau anak-anak di kelas, macam tu lah. Ataupun kalau orang kata pemimpin persatuan tadi kan, contohnya nak buat projek. Saya ketua ni, ketua kumpulan ni. Jadi ketua tu kena bertanggungjawab memastikan ahli-ahlinya melaksanakan, membuat projek tersebut dengan sempurna. Dan ketua tu kena buat sama. Jangan tahu mengarah saja. Ya. Berat ya jadi ketua ni. Baik. Seterusnya, apa dia ciri-ciri pemimpin budiman? Hargai jasa, doa sejahtera, menasihati jika ada kekhilafan. Tuhan kan sayang, dapat keredaan, hidup harmoni, negara aman. Baik. Apa dia ciri-ciri yang nak diceritakan? Yang pertama, nasihat menasihati. Baik. Kalau kita pemimpin di sekolah, ya, contohnya kita pemimpin ketua kumpulan, ya, cikgu bagi kumpulan, kita jadi ketua. Dan kita nasihatkan rakan-rakan kita. Saya nak berikan pendapat macam ni lah. Okey. Kalau kawan kita bagi pendapat, contohnya kita tak bersetuju, ya. Dan rakan-rakan lain kata, apalah pendapat macam ni, kita tak boleh cakap macam tu. Ya. Kita kena nasihat kawan kita. Tak apa, kita terima dulu pendapat dia. Rakan-rakan tak boleh ejek kalau rakan yang lain tu beri pendapat yang salah. Jadi kita sebagai ketua, kita kena nasihatkan. Kita terima dulu pendapat dia. Nanti kita bincangkan sama-sama. Okey, itu contoh. Ya. Kalau di rumah macam mana? Katalah anak-anak ustazah ni abang ataupun kakak kepada adik kan. Itu pemimpin selagi kita berada di orang kata ada adik-adik dalam kelompok keluarga kita, ya. Jadi kita abang ni ibu ayah akan pesan jaga adik-adik, ya. Jadi kita nasihatkan adik-adik kita. Baik. Seterusnya, sentiasa mendoakan kesejahteraan, ya. Seorang pemimpin yang baik, dia akan doakan kesejahteraan anak buahnya, akan doakan kesejahteraan ahli-ahlinya, ya. Contohnya pemimpin sebuah negara, ya, contoh di saat PKP sekarang ni kan, sentiasa mendoakan agar rakyat Malaysia ni terhindar daripada wabak COVID, ya. Jadi kalau anak-anak murid ustazah di kelas, ya, sentiasalah doakan. Kalau kita solat berjamaah ramai-ramai dekat surau kan, kita doakanlah rakan-rakan kita, ya. Contohnya nak ambil peperiksaan, kan, ujung tahun lah contohnya kan. Jadi kita buat solat, kita doakan sama-sama. Ada seorang pemimpin, imam tu kan pemimpin juga kan. Baik, kita lihat lagi apa dia ciri-ciri pemimpin yang budiman. Okey, kita lihat ya.
Pemimpin amanah serta beriman, jauhi rasuah, elak perpecahan. Adil saksama pemerintahan, masyarakat maju, capai wawasan. Jadi apa ciri-ciri pemimpin yang nak diceritakan dalam teks ni? Baik, yang pertama cirinya adalah amanah dan juga adil. Jadi dalam konteks negaranya, ya, kita hendaklah taat kepada pemimpin yang menjalankan tanggungjawabnya dengan amanah dan juga adil. Kalau di sekolah macam mana? Gurulah, ya. Kita sebagai murid hendaklah taat kepada guru. Guru kan pemimpin, ya, pemimpin kepada anak-anak semualah dalam kelas. Jadi kita kena taatlah sebab guru menjalankan tugasnya dengan amanah dan juga adil. Apa maksud adil? Ya, guru telah memberikan pengajaran secara adil saksama. Semua murid dapat. Ya. Okey. Jadi seterusnya apa cirinya? Menghargai jasa dan pengorbanan. Ya. Jadi kalau dalam konteks negaranya, sebuah negara tu akan ketuanya akan menghargailah apa yang rakyat buat, kan. Jadi kalau dalam konteks sekolah, guru akan menghargai apa yang murid-murid buat. Contohnya memberikan ucapan terima kasih, memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Ya. Kalau anak-anak sendiri, contohnya diamanahkan menjaga kumpulan melaksanakan satu projek. Jadi kalau anak-anak sebagai ketua, kena amanahlah jalankan tanggungjawab dengan baik, minta ahli kumpulan buat sesuatu projek tu dengan bersungguh-sungguh dan adil, maksudnya sama rata layan ahli-ahli kumpulan tersebut dan hargai jasa mereka. Contohnya bila dah siap projek tersebut, ucaplah terima kasih, kan. Kalau ada duit, belanjalah sikit, beli gula-gula ke, contoh, kan. Kita lihat seterusnya. Habis dah ciri-ciri pemimpin yang budiman tadi. Baik, kita masuk kepada cara mentaati pemimpin, ya. Jadi kita dah belajar apa dia ciri-ciri pemimpin tadi. Ada beriman, bertakwa, amanah, adil, apa semua. Jadi macam mana cara kita mentaati dia? Yang pertama, patuh. Patuhlah kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Itu wajib. Jadi yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Jadi kita kena sama-sama dengan pemimpin tu melakukan kebaikan dan pemimpin tu juga kena sama-sama melakukan kebaikan bersama ahli dia. Dan yang keempat, nasihat menasihati dengan penuh hikmah. Bermakna kalau dia seorang pemimpin, kita ahli, kita kena nasihat dia kalau berlaku sesuatu yang ketidakpuasan hati. Ataupun contohnya anak-anak dalam kelas, kan, ada ketidakpuasan ketua kelas kita tu garang sangat ke ataupun buat sesuatu yang kita tak suka. Jadi kita kena nasihat dia lah walaupun dia ketua kita. Dan dia sebagai ketua pun kena terima nasihat tu dengan penuh hikmah lah, ya. Jangan tegur dalam keadaan yang marah. Kalau teguran dalam keadaan marah memang orang tak suka. Yang kelima, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Ini sama-samalah, ya. Ketuanya kena doakan ahlinya, ahlinya pun kena doakan siapa? Ketuanya. Contohnya Rasulullah lah, ya. Rasulullah sentiasa mendoakan umat dia, ya. Baik. Yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanan. Jadi kita sebagai ketua, kan, kalau dilantik sebagai ketua, hargai jasa pengorbanan ahlinya dan ahlinya juga kena hargai jasa pengorbanan seorang ketua, ya. Baik. Seterusnya kita lihat kepentingan. Apa dia kepentingannya kita mengamalkan mentaati pemimpin ni? Baik, yang pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahan, ya. Apabila kita mentaati ketua kita, ya, jadi hubungan di antara ketua dan juga pemimpin tu baiklah, silaturahimnya berpanjangan, tidak ada perpecahan dan dapat mengembangkan syiar Islam. Ya, apabila orang Islam ni masing-masing menghargai, masing-masing menghormati pemimpin, pemimpin pun hormat rakyat. Jadi orang yang bukan Islam akan memandang bahawa Islam tu sangat indah. Baik, yang seterusnya, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham, ya, saudara kata tadi, ya. Dan menjamin keharmonian negara. Ini paling penting lah. Kalaulah ketuanya tu beriman, bertakwa, berilmu, adil, saksama, apa lagi tadi, semua perkara yang saya sebut tadi, dah sah-sahlah negara tu akan harmoni, ya. Sebab ketuanya tu,
Ya, jadi rakyatnya pun akan aman damai lah kan. Dan yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah. Itu yang penting lah. Apabila kita beriman, ya, apabila kita mentaati pemimpin, jadi suasana aman damai, kita akan mudahlah nak melaksanakan ibadahnya kan. Jadi akan memantapkan keimanan, tidak ada gangguan. Jadi semua orang boleh melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan baik kan. Dan yang keenam, disegani dan dihormati negara lain ya. Kalau sebuah negara Islam tu mengamalkan cara pemerintahan Islam kan. Kalau mengamalkan cara orang kata kehidupan Islam yang sebenar-benarnya, jadi insya-Allah negara itu akan disegani dan dihormati oleh orang lain. Baik, kita lihat. Dah habis dah tajuk Ustazah pada hari ini. Baik, Ustazah ada satu kuis ya, kita jawab sama-sama untuk menguji pemahaman anak semua ya. Kita jawab sama-sama. Baik, soalan yang pertama. Kita lihat ya. Okey, Perdana Menteri merupakan pemimpin kampung, negara, negeri, daerah. Ya? Negara lah kan jawapannya. Okey, seterusnya. Nak soalan yang keberapa? Kita pilih nombor 3. Siapakah pemimpin? Cuba kita baca. Seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui sebuah memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi ataupun negara. Yang mana betul? Seorang yang tidak dipertanggungjawabkan, salah. Seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui pemimpin keluarga sahaja, salah. Seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta memimpin sebuah kumpulan sahaja, salah. Jadi jawapan dia A. Okey. Nanti Ustazah akan bagi link quiz ni ya di description YouTube Ustazah. Baik, seterusnya kita lihat. Soalan yang keberapa nak? Kita lihat soalan yang ke-8. Ustazah pilih-pilih je ni. Baik. Kita perlu patuh kepada pemimpin yang apa dan apa? Jahil dan tidak beriman? Zalim? Suka berbalah? Ya, jawapan dia B. Beriman dan juga bertakwa. Kita dah baca tadi kan? Baik. Nombor 5. Kepentingan mentaati pemimpin akan memantapkan lagi apa kepada Allah? Memantapkan kemarahan, keresahan, kesedihan. Keimanan. Okey, betul lagi. Baca lagi. Siapa nak? Okey, nombor 6. Bilakah kita diharuskan tidak mentaati pemimpin? Ketika mana kita tidak perlu taat kepada pemimpin? Apabila pemimpin itu melanggar hukum syarak. Okey? Baik. Seterusnya kita lihat nombor 9. Baik, siapakah pemimpin di sekolah? Ni senang sangat ni. Apa? Murid. Guru besar kan? Baik, seterusnya kita baca lagi. Ni kuis. Apakah kepentingan mentaati pemimpin? Menjamin keamanan lah ya. Baik, seterusnya kita lihat. Ada berapa lagi soalan? Ada 3 lagi. Nombor 7. Apakah hukum mentaati pemimpin? Wajib, tak wajib, haram, makruh? Wajib lah kan? Okey. Ada 2 lagi. Apakah akibat jika kita tidak mentaati pemimpin? Akan berlaku hidup bahagia, kesejahteraan, huru-hara dan kacau bilau. Baik, ada satu lagi soalan. Sekiranya kamu engkar akan arahan pemimpin di sekolah, apakah akibatnya? Kalaulah tak mematuhi peraturan di sekolah. Apa? Ya, dipuji, akan diambil tindakan disiplin. Okey. Baik. Betul semua? Alhamdulillah. Okey. Jadi permainan ni Ustazah akan letakkan di bahagian YouTube description ya. Baik. Kita pun dah berakhir pembelajaran pada hari ini. Jadi Ustazah harap anak-anak semua dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Berkenaan dengan pemimpin. Kalau kita dilantik sebagai seorang pemimpin,
jalankanlah tanggungjawab dengan penuh amanah. Kalau tidak dilantik pun kita menjadi orang yang dipimpin, kita kenalah mengikut apa saja arahan seorang pemimpin selagi mana dia tidak melakukan maksiat. Ya. Jadi sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.